Jadi konsep yang New World Order bawa ini, dia buat video, dia buat filem pasal you own nothing but you are happy. Ini bertentangan dengan sifat manusia. Itu dia. Round pertama episod 1. Itu dia. Bila disebut oleh Dr. Noor Azman tadi, pemimpin-pemimpin dunia tentang WEF itu adalah World Economic Forum. Satu badan dunia, leader dia atau founder dia nama Klaus Schwab. Betul ke? Nama Klaus Schwab. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Nama dia pun bukan main. Ni cikgu nak tunjuk dia muka dia ni Klaus Schwab ni yang ni. Tapi dia pernah datang ke Malaysia dan dia juga pernah ada wacana-wacana dan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kita. Berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kita di sini dan juga pemimpin-pemimpin dunia yang lain, menceritakan tentang agenda New World Order ni. Artinya New World Order ni banyak ditaja pergerakan itu oleh World Economic Forum. Tuan Zul, cikgu nak tanya. Okey. Cikgu nak Tuan Zul ulas lebih lagi tentang konsep you own nothing but you are happy. Setengah orang menganggur tak ada apa, dia kata bagus juga orang nak bagi duit. Ada. Tapi kalau dalam konsep kenegaraan, dalam konsep sovereignty, hak kita, kedaulatan kita, boleh ke you own nothing, you feel happy? Ni agenda mana ni sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada cikgu. Jadi konsep yang New World Order bawa ini, dia buat video, dia buat filem pasal you own nothing but you are happy. Ini bertentangan dengan sifat manusia. Manusia bila own nothing, dia will be not happy. Tapi macam mana dia boleh kata kita tak ada apa-apa tapi kita happy? Dan dia gunakan moto ini ataupun konsep ni. Kerana saya merasakan mereka ni akan buat satu sistem namanya social credit system. Selepas dia ambil semua harta kita, kan, hutang kita dihapuskan, masa yang sama dia ambil property kita, kan. Sebab New World Order ni kita kena faham. New World Order ni konsep dia macam dalam internet ada banyak. Kalau kita tengok, dia adalah one world government. Satu dunia ni, satu government dia. Sekarang ada 196 buah negara. Dia jadi satu. Siapa presiden dia? Siapa Klaus Schwab ni? Klaus Schwab ni tak ada dilantik mana-mana. Dia dilantik oleh global elite, kan? Nampaknya dia buat keputusan. Dan baru ni saya terbaca, dia akan buat 6 wilayah saja satu dunia ni. Malaysia ni masuk satu wilayah dipanggil West Pacific Region. Indonesia masuk East Pacific Region. Southeast lah lebih kurang. Bermakna 196 negara jadi satu, kan? Bila dah satu government, dia tulis sini one world cashless currency. Tak ada lagi cash. Dalam Islam niaga dulu dari dulu lagi, zaman dulu pun pakai wang, kan? One world currency lah. Cashless. Tak pegang, digital. 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 Lepas tu dia tulis sini one world central bank. Tuan-tuan boleh dapat ini, tuan-tuan, kan? Kadang-kadang kita orang Melayu kita susah dapat info sebab ni dalam bahasa Inggeris. Kena ada lah satu badan nak translate ni semua dalam bahasa Melayu, kan? Baru dia orang faham. Dan akhirnya lepas one central bank, one world military. Mana kita punya anggota tentera semua akan menganggur apa? Ramai 500,000 kan, 400,000. Martial law. Martial law, kan? Jadi inilah tuan-tuan, New World Order tadi, konsep yang dia nak bawa tadi, you own nothing. Kau tak ada apa-apa. Sebab dalam agenda ni cakap, property kita diambil. Ada tertulis sini, kan? Lepas tu family unit pun dah tak ada, kan? Jadi ini menunjukkan mereka nak total control, kan? Ini konsep New World Order ni, macam Ustaz Noor Azman cakap tadi, kalau leader belakangnya semua malaun, takkan konsep yang dia bawa ni bagus, kan? Kalau yang bawa ni para ulama ke, nabi-nabi ke, tentulah kita percaya. Yang kita bawa Klaus Schwab ni, dia adalah ketua LGBT,
Kan? Kalau dia menang tu, kat Malaysia sepahlah LGBT. Dan dia punya penolong tu, WHO punya bos tu, Tedros, pun member sama kat LGBT. Kan? Mereka ni semua orang-orang jahat, tuan-tuan. Dan agama mereka, Tuhan mereka adalah Luciferus. Lucifer ni apa? Setan kan? Kalau Tuhan dia orang setan, adakah agenda ni agenda baik? Tentu agenda ni agenda jahat. Jadi semua rakyat Malaysia kena faham, New World Order ni zaman Presiden Bush pun cakap dulu. Mula-mula pun saya ingat ini konsep untuk Amerika saja. Rupa-rupanya ini konsep untuk seluruh dunia. Dan ia sangat bahaya. Bahaya pada generasi kita akan datang. Agama kita, raja-raja kita macam mana? Kalau Klaus Schwab dah jadi agung kita nak letak kat mana? Kan? Bagaimana agama kita? Kerana mereka bawa sini konsep yang kita panggil Kristian dengan Islam join sekali, one world religion. Dan ini bukan benda main-main, tuan-tuan. Sampai kita punya Putra World Trade Center pun dah tukar dah tu. Dia tak panggil Putra, tak ada. Tinggal World Trade Center je. Kenapa dihilangkan Putra tu? Cuba kalau dihilangkan Putrajaya, apa jadi? Tinggal Jaya je. Kan? Jadi ini kita macam Pak Express dah jadi. Jadi saya melihat New World Order ni satu benda yang bahaya. Dan sangat-sangat bahaya. Dan kalau kerajaan kita menerima konsep ini, bermakna kerajaan kita menjadi kerajaan penjenayah lah. Kan? Okay. Dia pengkhianat lah. Kan? Kita harap dia tak terima lah. Tapi gaya-gaya dia buat sekarang ni, semua program macam nak menerima. Macam lah. Kan? Tapi dia tak berani declare yang dia terima. Kalau rakyat tahu ini ending, apa ending New World Order adalah komunisme. Dan kita rakyat Malaysia sama ada Melayu, Cina, India tak suka komunis. Tapi kalau komunis datang bawa senjata nak perang dengan kita, memang kita ni semua akan bangun lawan. Walaupun orang sakit pun dia akan lawan. Kerana apa? Kita tak nak. Tapi mereka serang kita dengan step by step. Pertama dengan Fourth Industrial Revolution. Kononnya nak majukan diri kita, IoT, AI dan sebagainya, nak connect digital manusia dengan mesin, dengan digital. Akhirnya mereka buat satu konsep yang dinama 5G. Dan semua orang suka, 5G. Kan? Maka kita pun terima 5G untuk kemajuan kita. Tapi sebenarnya agenda 5G ni ada lebih besar lagi. Kerana apa? 5G telah kita cek, mereka bukan pasang 5G ataupun 10G. Mereka pasang sampai 50, 60 gigahertz. Yang mana ini akan membahayakan manusia. Jadi inilah kita tengok, selepas itu datang pula satu agenda New World Order yang ditulis di sini, multiple vaccination. Sini ada tulis, tuan. Sekarang kita kat sini, mandatory multiple vaccine. Mandatory ni bahasa Melayunya wajib lah. Kan? Multiple vaccine. Tapi dia tukar-tukar, kejap wajib, kejap tak wajib kan. Tapi akhirnya semua jadi wajib. Kan? Jadi agenda mereka ikut, tuan-tuan. Tujuannya mereka, ini atas one world government. Jadi multiple vaccine ini adalah related dengan 5G. Mereka akan kontrol kita dengan 5G. Kita punya kebebasan tak ada dah, freedom tak ada. Apabila 5G on, muka kita ni di mana-mana ada. Kamera mana-mana ada. Kan? Yang dibuat di China. Jadi apabila kita ambil konsep ni, kita tidak ada kebebasan lagi. Apa kita buat pun, apa kita beli pun, ke mana kita pergi, Toki pergi mana pun, dia tahu. Kan? Jadi kita haraplah rakyat Malaysia faham bahawa ini adalah konsep yang dibuat oleh orang-orang jahat dan tak mungkin akhirnya menjadi baik. Dia akan merosakkan negara kita. Jadi pandangan Cikgu, Jebon Klosov ni telah mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengikut agenda World Economic Forum yang mana dia lah foundernya. Ya. Berarti dia dah berjaya dah ni. Yang mana apa yang Tuan cerita tadi itu, dia punya agenda-agenda itu telah banyak diikuti oleh negara-negara dunia termasuk negara kita. Ya. Sebab duit dia banyak. Media dia kontrol.